Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Nurul dari SMK Agama Muhammad Ali Ranau. Hari ini sekali lagi saya ingin berkongsi satu tajuk bab 13 Geografi tingkatan 4 yang bertajuk Migrasi Penduduk. Ayo bersama-sama dengan Cikgu mengupas tajuk ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, hari ini cikgu akan bawa kamu untuk melihat 3 objektif ataupun standard pembelajaran sahaja. Yang pertama ialah apakah konsep migrasi penduduk, dan yang kedua ialah kita akan membezakan apa dia migrasi penduduk dalaman dan migrasi penduduk antarabangsa, dan yang ketiga ialah kita cuba untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Jadi di akhir pembelajaran nanti pastikan pelajar-pelajar sekalian boleh menghurai ketiga-tiga konsep ini. Perkara pertama yang pelajar-pelajar perlu ketahui iaitu konsep migrasi, di mana migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang merentasi sempadan, iaitu sempadan kampung, daerah, bandar, negeri ataupun antarabangsa. Migrasi dibahagikan kepada dua, iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Mari bersama-sama dengan cikgu mengupas dua bahagian ini ataupun dua jenis ini, iaitu yang pertama ialah migrasi dalaman. Migrasi dalaman ini terbahagi kepada 4 dan dia cuma di dalam negara sahaja, iaitu sama ada dari kampung, luar bandar ataupun antara negeri. Cuba kita lihat yang pertama iaitu dari luar bandar ke bandar, terutamanya daripada kampung ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, Georgetown, Kuching. Okey, yang kedua pula ialah luar bandar ke luar bandar. Ini dari kampung ke kampung yang lain. Yang ketiga pula ialah bandar ke luar bandar, dari kota besar dia pergi ke kampung. Dan yang keempat ialah bandar ke bandar, di mana daripada bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu dengan Kuching. Migrasi antarabangsa ni pun sebenarnya ada dua, iaitu emigrasi dan imigrasi. Perbezaan dia cuma I dan I sahaja. Emigrasi ni adalah imigrasi, emigrasi. I adalah perpindahan keluar penduduk dari negara kita. Maksudnya penduduk Malaysia ke negara luar. Ataupun imigrasi, imigrasi perpindahan penduduk dari luar, dari negara luar, contohnya Indonesia, masuk ke negara kita. Jadi ada dua ya, emigrasi dan imigrasi. Standard pembelajaran ataupun objektif kita yang ketiga ialah kita mesti mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman. Tengok dahulu apakah faktor-faktor tolakan. Yang pertama ialah peluang pekerjaan. Okay, peluang pekerjaan di tempat asal itu, terutamanya di kawasan kampung itu agak kurang. Sudah pula tu upah dia rendah. Dan di kawasan ini juga, di kawasan kampung, almaklumlah kawasan kampung kan, dia masih kurang dalam serba-serbi. Juga kekurangan peluang pendidikan. Dalam masa yang sama, kawasan tersebut juga kekurangan kemudahan perkhidmatan. Selalunya kawasan luar bandar lah yang kurang, mempunyai banyak faktor tolak. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan pula dengan melihat faktor tarikan migrasi dalaman. Apakah yang menyebabkan orang-orang itu berpindah ke kawasan lain? Itu maksudnya apakah faktor tarikan yang menyebabkan perpindahan penduduk tersebut. Okay, selalunya bila kita cerita berkaitan dengan faktor tarikan ini, mestilah kawasan-kawasan itu melebihi daripada kawasan asal. Dan kita bincang mungkin adalah kawasan-kawasan seperti bandar-bandar besar. Tidak semestinya bandar besar lah, tapi selalunya. Okay, contohnya kawasan tersebut dia mempunyai banyak peluang pekerjaan. Jadi apabila banyak peluang pekerjaan, penduduk orang tersebut datang ke kawasan itu untuk mencari peluang pekerjaan. Tambahan pula, kadar upah dia agak tinggi berbanding dengan upah di tempat asal dia.
Dan juga peluang pendidikan. Peluang pendidikan selalunya satu hari nanti semua pelajar-pelajar yang menonton cikgu ni pun akan bermigrasi disebabkan mendapat peluang pendidikan di tempat yang lain. Itu peluang pendidikan lah. Okay, kemudahan perkhidmatan. Kemudahan perkhidmatan di satu-satu kawasan itu tidak ada di kawasan. Contohnya di kawasan kampung, kurang kemudahan seperti infrastruktur. Baiklah pelajar sekalian, seterusnya cikgu bawa pula kamu berbincang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa. Okey, faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ini sama juga dia ada faktor tolakan dan faktor tarikan. Yang pertama kita bincang dahulu berkaitan dengan faktor tolakan negara asal. Okey, lebih kurang sahaja macam faktor di migrasi dalaman, iaitu kurang peluang pekerjaan di kawasan tersebut. Selalunya dia kurang ni sebab persaingannya agak tinggi, penduduk dia terlalu ramai, tidak mampu untuk menyediakan pekerjaan untuk semua rakyat mereka. Contohnya negara India dan Indonesia. Okay, kadar upah yang rendah sebab tenaga buruh yang agak banyak. Jadi upah dia agak rendah disebabkan tenaga buruh yang banyak. Okay, politik tidak stabil ni sebab banyak masalah-masalah dalaman, banyak berlaku kekacauan politik di dalam negara tersebut. Okay, bencana alam, selalu berlaku bencana alam di kawasan tersebut seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya. Manakala dasar kerajaan pula menggalakkan penduduk-penduduk mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara ataupun bekerja ke luar negara untuk menimba ilmu yang lebih baik, supaya skill ataupun kemahiran itu lebih tinggi. Okay, seterusnya faktor tarikan. Okay, faktor tarikan lebih kurang sama juga, iaitu kawasan dan negara yang dituju itu mempunyai peluang pekerjaan. Contohnya negara Malaysia. Negara Malaysia kekurangan tenaga buruh dalam bidang pembinaan, jadi perindustrian. Jadi banyaklah pekerja-pekerja dari negara Bangladesh, Pakistan datang ke negara kita. Dan kawasan itu juga mempunyai kadar upah yang tinggi. Banyak kita punya penduduk sendiri bermigrasi ke serata dunia sebab mempunyai kadar upah yang lebih tinggi. Okay, peluang pendidikan yang luas. Jadi kawasan itu mempunyai peluang pendidikan yang luas yang menyediakan kualiti pendidikan yang lebih baik. Okay, kestabilan politik, maksudnya di kawasan tersebut menjaga hubungan antarabangsa. Manakala kestabilan politik pula, negara tersebut mempunyai keadaan politik yang stabil. Contohnya macam Malaysia lah, New Zealand adalah negara-negara yang agak baik keadaan politiknya.